Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi amin bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis Akhir Al-Fadhil Syekh Rasul Hafizahullah wa ta'ala bisihhatil wa'afiyah yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, para asatidzah kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu untuk kita bicarakan hal-hal berkenaan dengan ibadah korban. Satu ibadah yang sangat besar sehingga di dalam kehidupan Nabi kita sejak disyariatkan, Nabi kita tidak pernah meninggalkan ibadat korban. Daripada tahun kedua hijrah disyariatkan korban sampailah akhir hayat, baginda tidak pernah meninggalkan ibadat korban. Bahkan pada tahun terakhir Nabi kita berkorban dengan 100 ekor unta, 63 ekor Nabi kita sendiri yang sembelih, 37 ekor lagi disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kita lihat di situ ibadah korban ini sangat utama sehingga akhirnya Nabi kita banyak melakukannya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita orang yang mampu buat lebih, dia boleh buat lebih daripada satu. Bagi yang mampu buat lebih, dia lebih dituntut untuk melakukan lebih daripada satu. Dan ulama juga mengatakan antara yang besar dengan yang kecil yang banyak, maka yang kecil yang banyak itu lebih afdal. 3 tahun kebelakangan ni kita katakan minat manusia zaman kita ni dia suka buat hak sadu-sadu tuan-tuan, yang besar-besar. Tetapi bila dia hantar yang besar-besar ke surau kita, susah kita nak kendali. Kita bukannya ada kumpulan pakar yang nak menguruskan yang besar-besar ni, maka memerlukan kudrat yang banyak, memerlukan tenaga yang banyak. Kadang-kadang susah kita nak kendali. 3-4 orang pegang kepala pun dia boleh rembah tarik lagi, jenuh kita tuan-tuan. Dia syok bagi absak saja, menderita dan ketakutan ni yang nak menguruskan. Maka kita patut bagi tahu kepada orang yang suka buat hal besar-besar ni, bahawa buat yang saiz biasa dan banyak itu lebih afdal. 25,000 seekor limousin, nama apa tu tuan, limousin lah apalah, kita pun tak tahu di mana nama. 25,000 seekor, dan kalau kita buat dengan yang lain mungkin kita dapat 5 ekor. Seekor 5,000 contohnya lah. 5 ekor dengan satu, menang yang 5, walaupun yang 5 ni dia tak besar. Sebab apa menang yang 5? Sebab 5 kali sembelih bermaksud 5 kali perbuatan taat. 5 kali niat bermaksud 5 kali perbuatan taat. 5 kali sedekah wajib bermaksud berulang perbuatan taat. 5 kali sedekah sunat bermaksud berulang lagi perbuatan taat. Yang buat satu besar tadi hanya sekali niat, sekali sembelih, sekali berulang sedekah wajib. Maka dengan sebab itu lebih afdal buat yang kecil yang biasa nak dibandingkan dengan yang satu dan harganya besar. Jadi di situ kenapa? Kerana berulang-ulang setiap perbuatan taat itu ada ganjaran pahala. Maka dengan sebab itulah apabila seseorang bernazar, nazarnya tadi dapat digantikan dengan suatu yang lebih afdal. Ulama sepakat bermaksud terganti. Seorang bernazar untuk beriktikaf di dalam Masjid Nabawi 3 hari.
maka tiba-tiba dia pergi buat di Masjidil Haram dengan niat i'tikaf yang wajib nazar tadi. Maka i'tikaf dalam Masjidil Haram tadi itu lebih besar nak dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Maka ulama mengatakan orang yang bernazar tadi saat dia buat di dalam Masjidil Haram, maka terangkat tuntutan nazarnya beriktikaf di Masjid Nabawi, sebab dia beriktikaf di tempat yang lebih akram, yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih besar fadilat. Maka begitulah juga di dalam ibadat korban ini pernah seorang sahabat bernazar untuk menyembelih seekor unta, tetapi datang musim korban, dia tak dapat menemukan unta, tak ada unta. Maka dia mengadu hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu menggantikan 7 ekor kambing kepada seekor unta. Jadi disebabkan unta tak ada, maka diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Maka di situ jelas menunjukkan kepada kita bahawa kambing ni saiz dia lagi kecil daripada unta. Dari segi modal juga dia lebih murah. Dari segi kita katakan jangka masa matangnya juga lebih mudah daripada unta. Unta pengorbanan besar sampai 5 tahun nak tunggu cukup umur baru boleh buat korban. Kambing ni Masya Allah 2 tahun saja. Maka walaupun sedemikian kecilnya, pendeknya jangka masa dalam memelihara, tetapi dia jadi lebih afdal. Disebabkan apa? Disebabkan berulang-ulang perbuatan taat. Seekor unta sekali sembelih, sekali niat, sekali hadiah dan sedekah. Tetapi dengan 7 ekor kambing, 7 kali niat, 7 kali sembelih, 7 kali sedekah, bermaksud di situ nilai tambah yang menunjukkannya afdalnya. Maka apabila Nabi kita memerintahkan sahabat itu menggantikan seekor unta dengan 7 kambing, maka di sini kita paham nazar itu terganti dengan yang lebih afdal. Terganti dengan yang lebih afdal. Macam kita katakan tadi, nazar untuk beriktikaf dalam Masjid Nabawi tetapi tertunai dengan dia melakukan di Masjidil Haram, kerana Masjidil Haram lebih besar dan lebih utama fadilat. Maka begitulah juga maksudnya di sini, bila digantikan seekor unta dengan 7 kambing, itu menunjukkan 7 kambing tadi itu lebih afdal. Maka di situ kita dapat pahami, berkorban dengan seekor besar yang satu yang harganya puluhan ribu, nak dibandingkan berkorban dengan yang saiz biasa-biasa, yang saiz biasa ni banyak lebih afdal daripada seekor yang besar tadi. Itu sebagai mukaddimah kita pada pagi ini, baru mukaddimah. Itu baru mukaddimah dia. Ibadat korban ni tuan-tuan adalah sunat yang sangat-sangat dituntut. Kerana ada pandangan yang mengatakan wajib di dalam mazhab lain. Mazhab Maliki mengatakan wajib bagi setiap isi rumah 1 korban. Mazhab Hanafi mengatakan wajib bagi orang yang berpendapatan tinggi, orang kaya wajib buat korban. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Tiap-tiap yang dihukum wajib dalam mazhab lain, maka dalam mazhab kita sunat yang sangat dituntut. Yang makruh kalau ditinggalkan. Dan setiap yang dikatakan wajib dalam mazhab lain, bila kita buat ikut mazhab kita, maka perkara tersebut kita akan dapat 2 pahala. Apabila mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan korban adalah wajib, maka bila kita buat, bermaksud kita meraih ganjaran pahala ibadat yang kita lakukan, yang pertama. Yang kedua, kita mendapat ganjaran pahala kerana
Dengan melakukan korban bermaksud kita meraihkan pandangan yang mengatakan wajib. Dengan kita buat korban, maka bermaksud kita orang yang meraihkan pandangan yang mengatakan wajib. Maka dengan itu kita dapat dua pahala. Pahala ibadah pun dapat, pahala meraihkan pandangan wajib juga dapat. Kerana bersikap warak hukum, sehingga tidak meninggalkan ibadat korban. Baik, perihal ibadat korban ni tuan-tuan, banyak melibatkan, kita katakan, urusan-urusan pengurusan. Selain daripada kita katakan ketetapan-ketetapan hukum, maka pengurusan dan pengendalian itulah yang akan memastikan ibadah korban kita sempurna atau tidak sempurna. Ibadah korban kita itu rosak atau boleh juga kita katakan tidak jadi. Maka dengan sebab itulah tak dapat tidak pengajian berkenaan dengan korban ni dia kena ajar sekali, sebut sekali hal-hal pengurusan. Buku ni tuan-tuan dikeluarkan ni sesudah berbelah tahun dah kita dah observe kes-kes korban di merata tempat. Buat pengajian. Orang ni cerita pengalaman dia, orang ni tanya soalan berkenaan dengan korban di tempat dia, kawan ni tanya, maka dijana daripada kefahaman tersebut, dirujuk kepada kitab-kitab fiqh yang muktabar, akhirnya keluarlah sebuah buku yang semua kenyataan-kenyataan dalam buku ni saya akan letakkan di bawahnya rujuk kitab apa. Sebab zaman kita ni kita kena macam tu. Kita kalau boleh kita elak daripada memberikan pandangan diri peribadi sendiri. Ambillah kata-kata para alim ulama, keputusan-keputusan yang muktamad yang dah ada dalam kitab-kitab fiqh kita, untuk kita dekatkan umat kepada turas Islami, kepada warisan asal, kita katakan hukum hakam, kitab-kitab yang telah dinyatakan oleh para alim ulama kita. Baik, antaranya ialah tidak sah melakukan korban untuk orang yang masih hidup kalau bukan dengan izin dia. Seseorang dia beli lembu seekor nak buat korban, dia letak nama ayah dia letak nama abang dia letak nama adik dia letak nama pakcik dia, tanpa dia minta izin, maka pada ketika itu tidak sah korban tersebut. Korban untuk orang yang masih hidup mestilah dengan izin dia, kerana izin dia tadi itu mewakili niat bagi dia. Maka dengan sebab itu, kalaulah seseorang kita tengok yang menyertai nama orang lain, penama orang lain pula, sebagai penama korban orang lain pula, kita yang menguruskan korban ni patut kita tanya, cik masuk sertai korban di tempat kami, tapi penama untuk ibadat ni orang lain. Penama ni siapa? Oh, kata dia adik saya. Cik ada minta izin tak dia nak buat korban atas nama dia? Oh, dia kata tak minta izin lagi. Kita nasihatkan, cik kena minta izin. Kalau cik tak minta izin, tak maklum pada dia, maka ibadat korban ni tidak sah. Kita kena didik masyarakat kita bagi dia faham hukum macam tu. Kita kena bagi tahu. Jadi buat korban untuk nama orang yang masih hidup mestilah mendapat izin dia. Yang kedua, buat korban untuk orang yang dah meninggal dunia atas nama orang yang meninggal dunia. Kadang-kadang bila borang penyertaan sampai pada kita tengok almarhum, almarhumah, yang sertai anak tapi untuk penama almarhum ataupun almarhumah, maka pada ketika itu sekali lagi kita kena siasat. Yang ni siasat dia kena bagi lebih lagi, tuan-tuan. Kita kena siasat. Jawatan kuasa yang menguruskan ni kena ditanya dia, ni letak nama almarhum, almarhumah ni dia ada wasiat ke? Ayah ada wasiat ke? Kata dia tak ada.
Mak ada nazar ke letak nama marhumah ni? Tak ada juga. Maka apabila wasiat tak ada, nazar pun tak ada, kita bagi tahu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan muktamad mazhab mengatakan tidak sah melakukan korban atas nama orang yang dah meninggal dunia, kecuali kalaulah si mati ada wasiat atau si mati ada nazar. Kalau dia ada nazar maka boleh kerana menunaikan hutang. Kalau dia ada wasiat maka boleh kerana melaksanakan wasiat yang hukumnya juga adalah wajib. Tetapi kalau nazar pun tak ada, wasiat pun tak ada, maka tidak boleh kita melakukan korban atas nama si mati kerana pandangan muktamad mengatakan hukumnya tidak sah. Kerana dia tanpa kita katakan si mati telah pun hilang upaya izin untuk mengizinkan kita melakukan korban atas nama dia. Baik. Kalau kita siasat, dia kata ya ada, mak saya ada nazar, ada ayah saya ada wasiat, maka ya kita boleh buat atas nama si mati. Namun kita kena tahu juga bahawa korban atas nama si mati menjadi hak milik Allah Ta'ala. Kerana si mati hilang upaya untuk memberi izin siapapun makan harta dia, kepunyaan dia, ibadah dia. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan korban atas nama si mati sama ada kerana nazar atau kerana wasiat menjadi korban wajib. Yang hukumnya anak yang buat tu pun tak boleh makan. Orang yang ada hubungan nafkah dengan anak yang buat tadi juga tak boleh makan. Orang kaya juga tak boleh makan. Yang jadi yang bolehnya hanyalah fakir miskin saja, tuan-tuan. Maka di situ jawatan kuasa kena tahu ada satu saja yang macam ni, pengagihan sudah jadi payah. Ni yang kita katakan ni, dia melibatkan pengurusan, tuan-tuan. 6 korban sunat, 1 korban wajib. Pada seekor lembu. Maka pada ketika itu pengagihan dah wajib secara ifras. Agihan ifras ni yang gerun ni, tuan-tuan. Kita takut kita tak sempat nak ngurus. Macam mana agihan ifras? Disebabkan segala juzuk yang ada pada binatang korban itu adalah perkongsian bersama 7 orang. Perkongsian bersama 7 orang. 6 orang tak apa, boleh lebih kurang halai boleh. Tuan masih hidup dan korban sunat masih jadi hak milik hak milik dia. Tetapi apabila korban wajib dah berpindah hak milik menjadi hak fakir miskin, kita nak berlebih kurang tak boleh, lebih kurang halai tak boleh. Maka wajiblah diagihkan secara ifras. Macam mana nak agih ifras ni? Disebabkan kita tak boleh kita katakan nak potong 7, kepala potong 7 macam mana, ekor potong 7 macam mana, maka dikategorikan dengan kategori tertentu. Yang tu yang kata ifras tu. Contohnya daging pejal, kita kumpulkan semua daging pejal, kita timbang dapat berapa kilo, maka kita agihkan secara kilo. Dapat 70 kilo, okey, 10 7 lombok daging pejal. Daging berurat, daging berlendir, daging tetel, kumpulkan pula, timbang pula, dapat berapa kilo. Pecah 7 juga. Organ dalam timbang juga, jantung timbang, hati timbang, limpa timbang, semua timbang. Pecah 7 lombok juga. Tulang, segala jenis tulang, kaki ke, rusuk ke, belakang ke, kepala ke, pipi ke, masuk tulang. Maka dipotong, dicanggaul semua, ditimbang.
berapa kilo pula tulang. Usus, sebab pada usus juga ada hak wajib. Ya, yang haram orang lain makan kecuali fakir miskin. Sama juga, usus juga dipotong, ya, timbang, bahagi 7. Sesudahnya kita akan ada 7 longgokan daging, daging pejah, daging teter, tulang, organ dalaman dan usus, ya, selonggok, ya. Dah ada 7 longgok kesemuanya, maka kita istiharkan inilah korban almarhumah yang wajib, barulah yang lain dapat diuruskan sebagaimana biasa. Kalau kita tak buat macam tu, ulama mengatakan merisikokan, ya, terjebaknya orang ramai dengan makan yang syubhat, sebab bercampur yang halal dia makan dengan yang haram dia makan, iaitu hak fakir miskin. Ya, maka makan yang syubhat ni, ya, siapa yang terjebak dengan syubhat terjebak dengan haram. Maka sebab itu, ya, hati-hati pengurusan ibadah korban. Ya, maka sebab itulah orang tua-tua kita dulu, ya, tok-tok guru kampung kita dulu, ya, imam-imam kita, bila dia tengok ada almarhum, ada almarhumah, dia langsung panggil. Dia kata apa? Ya, dia kata beli kambing lah buat asing, jangan campur, susah nak ngurus. Ya, susah nak ngurus. Apabila ada satu saja tuan-tuan yang wajib, maka susah kita, ya, dalam segi pengurusan. Sebab hari itu bukannya hari yang boleh-boleh kita nak hidup kontrol macam biasa-biasa ni. Ya, hari itu dengan orang datang ramai, dengan macam-macam PL ada. Kita kata macam ni, dia kata, hai, buat macam ni pun boleh. Itu tak kira lagi yang macam tu. Hero musim korban, tuan-tuan. Kita buat mengaji macam ni, dia tak main. Ya, tapi hari itu dia paling hero. Ya, yang tu dia nak tunjuk, yang ni dia nak kontrol. Ya, yang ni dia nak agih, ikut suka dia nak agih macam mana. Jadi payah kita. Maka dengan sebab itu pengurusan kena bertegas sungguh bab ni. Maka kalau kita tanya anak tadi tu, mak ada nazar tak, ayah ada nazar tak? Tak ada. Ada wasiat tak? Tak ada. Maka kami nasihatkan tuan buat atas nama tuan, niat pahala untuk si mati. Itu lebih afdal, dan itu keluar daripada masalah khilaf yang mengatakan tidak sah. Ya, kita kata yang tu lebih afdal, sebab yang tu keluar daripada masalah khilaf yang mengatakan tidak sah. Ya. Baik, kalau dia kata ada, maka kita nasihatkan juga, kalau boleh jangan dalam bentuk perkongsian. Tuan nak buat seekor, tak apa. Ya, ataupun ambil kambing satu, senang. Ya, tapi kalau satu bahagian saja, ni akan merisikokan kami semua lambat kerja. Ya, dari segi pengurusan ifras tadi itu, tuan-tuan. Ya, sesekali buat syok. Sebab apa? Bila lagi kita nak belajar buat ifras? Ya, tapi pada hari keadaan orang ramai itu yang susah. Kalau nak praktis ifras sungguh, tuan-tuan, 20 orang pakai keluar duit, beli lembu seekor, sembelih, buatlah ifras 20. Ya, sebab kita nak belajar macam mana cara ifras. Ya, bila 20 orang kongsi, kena 20 longgok lah. Timbang daging pejal 20, ya, dah semua tadi bagi 20. Ya, itu qismah ifras. Ya, pengagihan secara ifras. Sebab kita nak praktis, nak bagi biasa, nak tahu cara macam mana agihan ifras itu dilakukan. Ya. Tapi bila datang real punya kita program ni, tuan-tuan, payah kita nak kontrol. Ya, maka paling kurang kita ambil langkah-langkah awal untuk kita mencegah ya, hal-hal yang boleh menjebak orang ramai dengan makan yang haram. Ya, itu yang penting ya, dalam kita jaga ibadah. Baik. Yang berikutnya seringkali juga berlaku di musim-musim korban ni, pemberian lembu korban dari pihak lain. Ya, YB sekian nak bagi, Datuk sekian nak bagi, Toki sekian nak bagi. Maka kita perlu ambil maklum ya, sama ada penyerahan tadi itu dalam lafaz penyerahan korban,
bagi diri dia, ataupun ya dalam bentuk kita katakan hibah syarat. Orang yang bagi ni tuan-tuan, sama ada dia bagi itu sebenarnya adalah korban diri dia, atau yang dia bagi tadi itu adalah hibah syarat, pemberian bersyarat daripada dia. Kalau dia buat majlis penyerahan lembu korban datuk sekian, orang datang dia pun, nak saya serahkan lembu korban, saya serahkan lembu korban, ya, dia bagi replika lembu, ada number kat situ, boleh pergi tuntut, ya, di kandang contohnya. Maka pada ketika itu penyerahan tersebut adalah penyerahan korban dia, yang kita hanyalah wakil untuk menyembelih dan menguruskan. Saya serah lembu korban pada masjid, saya serah lembu korban pada surau. Maka itu sebenarnya korban dia, yang tak boleh kita pergi ubah buat benda lain. Oh, balik yang datuk tu bagi kita sembelih dululah, ya, buat kenduri makan malam tu, tak boleh. Sebab apa? Tu korban dia. Ya, penyerahan lembu korban, sembelih dulu, luang waktu, tak jadi korban. Ya, tak boleh berbuat demikian. Ataupun balik-balik piduk lelong pula ni, yang datuk bagi siapa nak, kita jual satu bahagian 300 saja. Ya, nak masuk duit tabung surau, hukumnya juga tak boleh. Sebab pemberian tadi itu pemberian lembu korban dia, ya, maka tak boleh diubah, diolah jadi yang lain. Yang keduanya pemberian dalam bentuk syarat. Dia kata, saya bagi lembu korban, waktu taklimat penyerahan saya bagi lembu korban, tuan-tuan balik, ya, carilah anak Korea 7 orang, letak nama, ya, buat korban. Maka pada ketika itu pemberian yang macam tu nama dia hibah syarat. Hibah syarat ni hukum dia haram kalau kita pergi ubah syarat dia. Dia suruh kita ambil lembu ni, bawa balik ke Korea kita, cari anak Korea 7 orang, letak nama. Tiba-tiba bila balik, ya, konon-kononnya tak nak bagi orang berebut, maka kita pun jual satu bahagian 300. Siapa nak? Maka jual tadi tu hukum dia haram. Sebab dia bagi percuma dan dia suruh bagi juga percuma pada orang lain. Ya, maka bila dijual hukum dia haram, kerana tidak menepati syarat yang dia wakilkan pada kita, yang dia bagikan pada kita. Ini juga di antara kita katakan hal-hal yang seringkali berlaku dalam masyarakat kita ketika mana menguruskan haiwan pemberian orang. Ya, sama juga kalau yang bagi itu pun orang bukan Islam. Ya, dia kata korban nanti saya bagi, ya, lembu buat korban tau. Ya, kata dia, ya, buat korban. Ya, kita kata mana boleh buat atas nama hang. Ya, dia, saya pun tahu, kata dia. Ya, saya pun tahu. Di Kuala Kubu tu tuan, ada seorang la ilaha illallah. Kita tak tahu macam mana nak bermuamalah dengan dia. Sebab apa? Ya, tiap-tiap hari Jumaat dia sedekah sayur. Depan kedai dia penuh sayur. Tapi dia bukan Islam. Ya, Sin Biliong apa nama dia, saya tak ingat tuan. Ya. Kemudian bila mak dia meninggal, dia boleh pergi telefon kita pula, Ustaz, mak saya baru meninggal tau, boleh tak you datang dengan kawan-kawan buat tahlil? Kita pun pening. La ilaha illallah, pening kita ni. Ya. Suruh buat tahlil lah. Ya. Pening kita. Ya. Jadi dia punya, ya, kita doalah satu hari mudah-mudahan dia dapat hidayah, dapat Islam betul. Musim korban, dia duk bagi lembu pula pada surau, suruh buat korban. Ya. Tapi tahulah, tak payah buat atas nama dia lah. Carilah nama siapa-siapa pun, jadi buat korban. Saya bagi lembu korban. Ya. Jadi orang macam ni tuan-tuan, dia bagi itu dengan bagi lembu korban supaya kita buat korban. Maka kita tak boleh duk sembelih awal. Sebab bagi itu orang bukan Islam, kita pun sembelih awal. Ya, tak boleh. Sebab hibah pemberian dia tu masih dianggap hibah syarat. Ya, hibah syarat ni tak ada ubah. Ya, dia ni bos Cina, dia tengok staff dia pakai baju tak apa nak elok, duk pergi surau pun baju koyak, dia bagi duit, nak ni RM50, pergi beli baju yang elok sikit. Awak tu staff saya, awak pakai macam ni malu saya. Ya, pergi surau kata dia, pergi beli yang elok yang boleh pergi surau. Kawan ni dapat RM50 langsung, ya, musangking juga. Ya, sebab musim murah sekarang ni. Ya.
Baju tak beli, dia pergi beli musangki. Ya, hukum dia haram. Ya, hukum dia haram. Ni kita kena jaga ni. Hibah pemberian orang ni kita kena jaga. Sebab tu bila orang nak bagi, kita kena tanya siap-siap. Ni Datuk bagi pada kami ni, nak buat korban ke ataupun boleh kami nak buat jamuan malam? Kami nak sembelih siap-siap, masak siap-siap, esok orang datang sembahyang raya dah boleh makan. Dia kata sembelih malam pun okey. Okey, selesai. Bagi jelas macam tu. Ya, Datuk bagi ni kami nak kena pergi cari orang, tak letak nama nak buat korban. Dia kata ya, kena pergi cari orang. Letak nama. Orang hak kita nak letak nama pun sama juga macam tadi. Orang yang masih hidup mesti dapat izin. Jangan hidup ambil pengkalan data asnaf saja. Ya, tarik 7 letak lembu A. Ya, lembu pemberian Datuk ni kita letak nama asnaf 7 orang, tapi asnaf tak tahu apa pun. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Mestilah dapat izin. Itu hal berkenaan dengan ibadat korban, yang menguruskan korban pemberian orang. Baik, berikutnya ialah bila masuk musim korban ni juga, dia selalu duk tanya ustaz, nak mana nak buat antara korban dengan akikah, mana afdal? Bila masuk musim ni aja timbul soalan yang macam tu. Pertembungan antara mana yang afdal dalam nak melakukan korban atau melakukan akikah. Pertembungan ni ada 3 macam. 3 pertembungan. Yang pertama tuan-tuan, pertembungan antara buat korban untuk diri sendiri atau buat akikah untuk diri sendiri. Dia punya teruja lah, kali pertama nak buat korban ni sunat tuan-tuan, anak-anak kita yang dah putus nafkah dengan kita, ya, dia kata abang tak payah bagilah duit pada Alung dah ada gaji sendiri, Alung dah ada kerja, ya, dia pun dah tinggal di rumah sewa asing pada kita, maka dia tu sunat buat korban dengan tuntutan, ya, dengan tuntutan sunat alal ain, sunat muakkad per individu. 4 orang anak muda duduk dalam satu rumah, satu isi rumah tu kena buat korban. Tapi disebabkan mereka masing-masing tak ada hubungan nafkah, tiap-tiap orang sunat buat masing-masing. Ya, satu rumah suami, isteri, anak-anak, seorang buat dah memada. Disebabkan apa? Disebabkan ada hubungan nafkah, maka masing-masing tertanggung dengan satu buat. Tetapi apabila 4 orang, ya, yang individu yang berasingan, yang tak ada hubungan nafkah, 4 orang sahabat duduk sebuah rumah, atas isi rumah mereka 4 korban. Ya, dituntut. Ni bagi anak-anak kita yang dah pun bekerja, yang dah duduk berasing, ya, maka kita kena ingatkan dia juga sunat buat korban. Ya. Baik. Jadi dia pun teruja tadi pun nak beritahu mak dia, ya, tahun ni ada buat korban di KL kata dia. Mak dia kata, awak tu korban apa? Awak akikah belum? La ilaha illallah. Ya, dulu kami tak buat akikah awak. Ya, maka dia pun dalam dilema. Aku akikah pun belum lagi buat korban apa? Ya, jadi dia dalam dilema apakah nak buat korban atau buat akikah untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Kerana dalam satu riwayat disebutkan bahawa annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Nabi kita buat akikah untuk diri sendiri selepas kenabian. Ada satu riwayat. Ya. Maka ulama mengatakan orang yang dah dewasa kalau tahu dia belum diakikahkan, sunat untuk dia buat akikah. Tapi hukum dia sunat saja, bukan sunat muakkad. Hukumnya sunat saja, bukan sunat muakkad. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan bila bertembung antara buat akikah untuk diri sendiri ataupun buat korban untuk diri sendiri, maka afdalnya ialah buat korban. Afdal buat korban, sebab korban sunat muakkad. Manakala buat akikah untuk diri sendiri bagi orang yang dah baligh, hukumnya sunat. Ya. Jadi bila bertembung 2 perkara sunat, tengok mana sunat muakkad. Yang muakkad ni yang lebih afdal. Ya. Okey, yang berikutnya bertembung lagi di musim korban, dia baru dapat anak, maka dia datang ke surau isi borang nak buat akikah untuk anak dia.
Tiba-tiba orang surau kata buat akikah, buat apa musim korban, buat korban lah. Ya, buat korban lah untuk nama anak ni boleh saja buat korban. Ya, buat apa? Buat akikah ni musim korban. Ya, maka dia pun ya terpinga-pinga, ya ke? Macam tu. Ya, ni boleh ayah atau datuk buat korban untuk cucu dengan syarat daripada duit ayah dan datuk tadi. Ya. Maka pada ketika itu dia ada di persimpangan apakah nak buat korban ataupun buat akikah untuk anak yang baru dilahirkan. Maka ulama mengatakan afdal buat akikah. Sebab akikah untuk bayi yang baru dilahirkan sunat muakkad, atas walinya buat. Manakala dia melakukan korban untuk anak yang baru dilahirkan, ya, hukumnya boleh, tetapi bukanlah sunat yang utama. Ya, hukumnya boleh tapi dia bukan sunat yang utama. Maka tengok di sini akikah sunat yang sangat dituntut. Maka bila bertembung antara buat akikah untuk anak ataupun buat korban untuk anak, afdalnya buat akikah. Yang ketiga, dia dah daftar dah untuk penyertaan korban tahun ni untuk nama dia mewakili seisi keluarga. Ya. Jadi bila seorang buat, terangkatlah hukum makruh yang lain. Tiba-tiba masuk musim korban ni dia dapat cucu. Maka teringat, ya, nak buat korban untuk diri dia mewakili keluarga ataupun cancel korban buat akikah cucu. Ya, buat akikah cucu dia. Maka pada ketika itu kita tengok tuntutan kedua-duanya sunat muakkad. Yang tadi bertembung antara sunat dengan sunat muakkad tu selesailah, mudahlah, utamakan yang muakkad. Sekarang ni kedua-duanya sunat muakkad. Buat akikah untuk cucu yang baru dilahirkan pun sunat muakkad. Buat korban untuk diri kita mewakili keluarga juga sunat muakkad. Maka bertembung ni, pada ketika itu kita nak pilih yang mana? Ulama mengatakan bahawa sunat diutamakan, ya, tuntutan sunat yang bayir, yang sempit waktu. Antara korban dengan akikah, dua-duanya sunat muakkad tadi, kedua-dua sunat muakkad, ya. Tetapi mana yang sempit waktu? Yang sempit waktu di musim korban ialah ibadah korban. Sebab ibadah korban dalam setahun kita boleh buat 4 hari saja dalam setahun. Ya. Manakala akikah kita boleh buat sepanjang-panjang tahun bila-bila masa. Ya. Maka utamakan dulu sunat yang sempit waktu daripada sunat yang luas waktu. Bila bertembung dua-dua sunat muakkad, maka pada ketika itu kita nak ambil satu, nak lebihkan satu daripada yang satu susah. Ya. Kalau tadi bertembung antara sunat dengan sunat muakkad, maka ambil yang muakkad sebab dia lebih utama. Sekarang ni dua-dua muakkad, maka pada ketika itu kita lihat pada keluasan waktu. Ya, tengok pada keluasan waktu. Akikah waktu luas boleh buat bila-bila masa. Korban hanya boleh buat musim korban ni saja. Maka pada ketika itu kita utamakan buat korban. Lebih afdal buat korban. Kerana akikah boleh buat di waktu-waktu yang lain. Gambaran kedua, tuan-tuan, kita tengah duk baca Quran, tiba-tiba azan. Ya, kita baca Quran, tiba-tiba azan. Maka baca Quran hukumnya sunat, azan juga hukum, jawab azan hukumnya sunat. Ni bertembung dua-dua yang sunat. Ya, tahap dia bukan muakkad, dua-dua yang sunat. Ya, baca Quran pun sunat, jawab azan pun sunat. Maka pada ketika itu bila bertembung dua perkara sunat macam ni serentak, kita kena tengok mana yang waktu luas, mana yang waktu sempit. Jawab azan waktu sempit sebab boleh jawab waktu azan saja. Habis azan, habislah. Ayat tuntutan jawab azan. Baca Quran waktu luas, 24 jam boleh baca, bila-bila masa boleh baca. Maka berhenti dulu baca Quran, jawab azan dulu. Sebab jawab azan waktu sempit.
Maka begitulah maksudnya bila bertembung akikah untuk anak atau korban untuk diri sendiri, utamakan korban dulu, sebab korban waktu sempit. Sebab korban waktu sempit. Baik, yang berikutnya hal-hal berkenaan dengan ibadah korban juga tuan-tuan, yang paling penting sekali ialah hal niat. Bila masa kita ni nak niat, jangan sampai langsung tak jadi niat. Istihar nama bukan niat. Lembu fulan silakan tuan sembelih. Tukang sembelih pun sembelih. Bila kita tanya balik, tukang sembelih tadi niat tak? Aku niat korban sunat untuk nama-nama ni. Tukang sembelih kata saya tak niat. Sebab yang kita duk mengaji selama ni, tukang sembelih tak syarat niat. Betul, tukang sembelih tak syarat niat. Sebab itu pada seekor lembu boleh bercampur, ada akikah, ada korban, ada dam haji. Disebabkan apa? Disebabkan tuan punya bahagian masing-masing yang niat. Tukang sembelih tak syarat niat. Kalau syarat niat jenuh dia. Aku niatkan akikah, korban, dam semua pada lembu ni, jadi payah. Jadi tukang sembelih tak syarat niat. Asalkan dia niat sembelih kerana Allah aja selesai, itu tukang sembelih. Tetapi tuan punya bahagian yang kena niat. Yang akikah niat akikah, yang korban niat korban, yang korban wajib niat korban wajib, yang dam haji niat dam haji. Macam tu. Pada seekor lembu boleh bercampur macam tu. Kalau tanya hukum boleh, tapi pada praktis dia bila bercampur macam tu, maka wajib ifras. Ifras tu yang kita kata tadi tu, kena pecah 7 semua. Istiharkan yang ni akikah, yang ni korban, yang ni dam haji. Ada 2 korban sunat, ada 2 korban wajib, ada 2 akikah, masya-Allah. Ada 6, satu bahagian lagi tak ada orang nak ambil. Surau kata tak apa, yang tu kita buat makan-makan. Dah tak ada siapa nak ambil nilai ibadat, kita buat makan-makan. Boleh. Tak ada orang nak ambil. Ada seorang kata tak apa, yang satu tu saya beli semua sebab saya nak buat makan-makan. Boleh. Jadi dari segi hukum boleh bercampur macam tu boleh, tetapi sukar untuk kita buat. Pengagihan tadi kena cara ifras sama 7 bahagi. Baik. Yang dikatakan tak boleh mencampurkan akikah dengan korban, kadang-kadang orang baca separuh kenyataan. Dia langsung buat hukum, bila ada orang nak tumpang buat akikah dengan bahagian lembu aja, tak boleh. Mana boleh campur? Sedangkan pada hukum boleh. Yang tak boleh ni ialah kalau seekor kambing kita niat korban dan akikah sekali. Bila masuk musim korbannya, dia mendapat cucu, dia dah beli kambing dah, maka dia niat pada kambing itu korban dan akikah. Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan bahawa campur niat macam tu hukumnya tidak sah kedua-dua ibadat. Dua-dua sekali tak sah. Korban tak sah, akikah pun tidak sah. Gabung niat 2 ibadat korban dan akikah pada seekor kambing. Kalau satu bahagian lembu pun samalah, dia isi borang satu bahagian lembu dengan niat akikah dan korban, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Tapi kalau pada seekor lembu yang 7 bahagian tadi, ada bahagian akikah, ada bahagian korban, ada bahagian dam haji, ada bahagian orang nak makan-makan, maka hukumnya sah. Cuma tata cara pengagihan saja dia jadi agak kita katakan agak rumit, kerana kita kena bahagi 7 secara sama. Istiharkan mana longgokan akikah, mana longgokan korban wajib, mana longgokan dam haji, mana yang nak makan-makan saja, barulah boleh. Kalau tak buat macam tu nanti jadi haram, tuan. Kerana mengambil hak yang lain, daripada orang yang berhak menerimanya. Baik.
Maka di dalam pelaksanaan ibadah korban ni tadi kita katakan lembu istihar semua, silakan tukang sembelih. Bila tanya tukang sembelih, tuan niat tak? Aku niat korban sunat bagi penama-penama ni. Dia kata dia tak niat sebab tukang sembelih tak syarat niat, betul tindakan dia. Kita pun pergi tanya pula wakil, tuan wakil yang menguruskan, peserta semua dah isi borang perwakilan. Waktu tuan istihar nama tadi, serah pada penyembelih, tuan niat tak? Saya tak niat ni. Peserta semua ada 7 orang, panggil nama tadi semua angkat tangan. Kita tanya peserta pula, tuan-tuan niat tak tadi? Sahaja aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ini, dan pahalanya untuk diriku dan ahli keluargaku. Niat tak macam tu? Kami tak niat, kami dah isi borang dulu. Sudah tuan-tuan, isi borang bukan niat. Sudah niat tak jadi korban. Korban sunat niat hanya sah ketika mana sudah ditentukan haiwan korban. Selama mana tak ditentukan haiwan korban, maka korban sunat tidak sah niat. Dah ditentukan dah, lembu I fulan, lembu B fulan. Dah tahu dah, barulah boleh niat. Maka kalau kita sebagai wakil, lembu sampai aja kita terus letak label lembu I, kita tengok senarai nama lembu I ni siapa, hak wakil pada kita. Kita terus niatkan, aku niat korban sunat untuk penama-penama ini bagi lembu ini, contohnya. Maka selesai. Selesai. Hari menyembelih nanti, esoknya nak sembelih, tapi hari ni sampai kita dah niat dah. Hari nak menyembelih tak ada masalah dah. Sebab apa? Niat dah berlaku. Selamat dah. Kalau tiba-tiba jadi kelang kabut, orang yang peserta pun tak niat, tukang sembelih pun tak niat, tak apa, sebab wakil kami dah niat dah semalam. Dengan syarat dah ditentukan haiwan dia. Ini kadang-kadang dia tak tentu, dia main tarik dulu, dah rebah dah nak sembelih dah, baru istihar nama. Ni yang A, ni yang B, ni yang C. Maka tak niat hak awal tu. Kalang kabut waktu tu yang kadang-kadang miss tu tuan. Kadang-kadang silakan dah boleh dah ni. Boleh dah, dia tukang boleh tarik. Rupanya tak niat lagi. Kalau niat berlaku selepas putus halkum dan marih baru nak niat, hukumnya tidak sah korban. Jadi sembelih biasa. Jadi niat boleh ketika mana ditentukan haiwan korban, boleh ketika mana ketika mana disembelih, waktu sembelih tu boleh. Tapi kalau selepas putus halkum dan marih baru nak niat, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Jadi maksudnya waktu letak pisau tu langsung niat. Baik. Kalau tak berlaku niat, maka tak jadilah ibadat korban. Jadi sedekah sunat saja. Orang yang buat tak dapat pahala ibadat korban. Jadi kena beringat. Kita panggil 7 nama semua hadir. Kita ajar, tuan-tuan sekarang masuk waktu niat. Tuan-tuan afdal niat. Bagi satu teks senang baca. Sahaja aku niat korban sunat dengan yang ini, kerana Allah Ta'ala, dan pahalanya untukku dan ahli keluargaku. Bagi teks supaya dia baca, dia niat. Kita panggil-panggil, ada 5 aja yang hadir, 2 orang tak hadir, maka untuk 2 orang tu kita niatkan. Pastikan kita niatkan. Ataupun waktu kita wakil tukang sembelih, kita beritahu, tuan minta tolong niat untuk 2 nama ni sebab dia orang ni tak hadir. Maka boleh juga tukang sembelih tolong niatkan, aku niatkan korban untuk 2 nama ini daripada binatang ini. Juga boleh. Jangan tak jadi niat saja. Kalau tak jadi niat, tak jadi korban. Bila tak jadi korban, tuan-tuan, berdosa kita. Sebab kita ni terima wakalah, akad wakil. Saya mewakilkan pihak surau untuk menguruskan korban. Tiba-tiba tak jadi korban. Khianat tak tuan-tuan? Khianatlah. Maka hukum dia haram di situ kerana mengkhianati amanah tadi. Itu kita tengok. Dia ibadat,
Tapi dalam masa sama dia ada hubungan-hubungan dengan benda lain tuan-tuan. Hukum hakam perwakilan, wakalah, dia ada situ. Ya. Hukum hakam jaga hak orang, ada situ. Ya. Baik. Yang berikutnya perlu juga kita ambil maklum bahawa aspek niat ni juga tak boleh kita berpada dengan niat sahaja aku niat korban saja. Ya, dia tak boleh niat macam tu. Lau nawa nawaitul udhiyah, ya, la sara wajiban. Kalaulah seseorang itu hanya sekadar berniat sahaja aku niat korban sunat, maka korbannya tadi itu jadi korban wajib. Dia niat sahaja aku niat korban, maka korbannya tadi itu jadi korban wajib. Ya, okey, peserta semua niat, dia pun sahaja aku niat korban dengan yang ini, maka pada ketika itu ulama mengatakan korban dia jadi korban wajib dengan ta'yin niat. Maka bila jadi status wajib, dia tak boleh makan, anak-anak dia tak boleh makan, orang kaya tak boleh makan, hanya jadi hak fakir miskin semuanya. Sebab itu niat korban mesti ditegaskan. Tolong buatkan teks untuk peserta sahaja aku niat korban sunat. Ya. Kalau dia tak dikaitkan dengan sunat, maka korban tu jadi wajib. Sampai dia sendiri makan pun tak boleh, kerana korban wajib ni dia sama macam hak zakat. Macam mana zakat kita tak boleh makan, keluarga kita juga tak boleh ambil, orang kaya juga tak boleh. Maka begitulah hukum korban wajib. Dia sama macam status zakat. Ya, jadi hati-hati dan beringat, niat korban mesti disertai dengan sunat. Kalau tak dikaitkan niat dan tak dijelaskan dengan sunat, maka akan jadi korban wajib. Ya, akan jadi korban wajib. Itu kita kena ambil maklum sungguh, ya, bagi jelas, ya, hal-hal berkenaan dengan niat. Baik, ibadah korban ni selain daripada kita katakan ketetapan niat, ya, sah ataupun tidak sah ibadah korban ni juga dia tergantung pada waktu menyembelih. Bermulanya masuk waktu menyembelih ialah sesudah terbit matahari dan berlalu waktu untuk solat hari raya, 2 rakaat yang ringkas dan khutbah yang ringkas. Kita tengok jam digital kita menunjukkan bahawa syuruk pada pukul 7:03. Contohnya, syuruk 7:03, itu dah masuk waktu sembahyang, tuan-tuan. Solat raya dah boleh mula dah. Adapun sembahyang waktu duha 27 minit selepas daripada syuruk ialah duha, tambah 27 minit saja duha. Maksudnya 7:30 duha. Ya. Bila 7:03 syuruk. Ya. Jadi sembahyang pada waktu duha tu hukum dia afdal. Ya, namun begitu sembahyang raya sebenarnya syuruk saja dah boleh sembahyang. Sebab tu kalau di negara Arab, di kebanyakan negara Arab, hari raya mereka akan hadir pada waktu subuh dan dia tak balik lagi. Dia akan duduk di masjid takbir. Cukup jam digital bunyi syuruk aja, Bilal langsung as-salatu jami'ah, pakak bangun sembahyang dah. Ya, pakak bangun sembahyang dah. Tempat kita ni dia luar biasa sikit, tuan-tuan. Ya, tempat kita ni dia datang subuh, dia balik kena roti canai dulu, nasi lemak, roti canai, ya, macam-macam, ya. Pukul 9 pula baru main nak sembahyang. Ya. Tapi kalau negara Arab semuanya dah duduk di masjid daripada subuh. Dia tak balik lah. Dia tahu, ya, kalau balik dia memang tak sembahyang raya. Ya, sebab dia langsung solat bila masuk syuruk. Maka masuknya waktu solat bagi sembahyang raya dengan isyraq, dan berlalu masuknya waktu sembelih ialah sesudah 2 rakaat yang ringkas pada waktu isyraq dan 2 khutbah yang ringkas.
2 rakaat yang ringkas 3 minit. Ni kita dah praktis dah tuan-tuan. Memang 3 minit aja 2 rakaat yang ringkas. Ya, kemudian 2 khutbah yang ringkas tak sampai pun 2 minit. Khutbah paling ringkas, khutbah yang ambil rukun-rukun saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah, qul huwallahu ahad. Duduk habis dah khutbah pertama. Ya. Bangun pula alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah rahimakumullah. Habis khutbah. Ya. Kira-kira ambil masa lama mana? Maka kalaulah kita katakan 7-3 minit waktu isyraq, tambah 3 minit lagi untuk solat yang ringkas, 7-6 minit, tambah 1 minit lagi untuk kita katakan khutbah yang ringkas, 7 minit. Maka kalau ada orang sembelih korban pada 7-8 minit, itu sudah dianggap masuk waktu. Ya, sudah dianggap masuk waktu menyembelih. Walaupun di masjid di surau orang tak semayang lagi raya. Ya, sebab semayang raya tempat kita ni bukan 8 ke 9 no. Ya, tapi dia sembelih tadi tu dah masuk waktu, maka hukumnya jadi korban. Ya. Kadang-kadang ada penyertaan ni 6, ya. 6 akikah, 1 je korban. Kalau akikah semua malam pun kita boleh masak dah. Ya, boleh sembelih malam lagi masak. Esok orang datang dah boleh makan. Sambil-sambil gotong royong korban. Tapi yang jadinya ada 6 macam akikah, 1 tu korban. Ya, 1 terselit korban. Kena tunggu. Tunggu masuk waktu boleh menyembelih korban dia, baru kita sembelih. Yang akikah tak ada masalah ni, hak korban 1 ni. Kalau sembelih awal tak sah. Ya. Maka tunggu 7-8 minit aja langsung sembelih. Ya, gotong royong lapah dan sebagainya. Pukul 9 orang datang sembahyang, pukul 10 dah masak. Ya. Asingkan yang korban, uruskan cara korban, yang 6 lagi akikah masak. Contohnya lah. Ya. Itu ya gambaran dia. Betapa kita kena ikut ketetapan masuk waktu menyembelih. Maka waktu menyembelih ni siang malam boleh. Ya, daripada satu Zulhijjah, daripada kita katakan raya pertama tu, raya pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, kita sampai 13 Zulhijjah, terbenam matahari 13 Zulhijjah, tamatlah waktu menyembelih. Ya, maka siang malam boleh sembelih, cuma makruh sembelih malam. Kerana dibimbangi lambat pengagihan daging. Ya, maka makruh sembelih malam. Tapi kalaulah kita katakan faktor-faktor yang menyebabkan terpaksa juga buat malam, tak ada pekerja, tak ada orang nak turun lapar, tak cukup tenaga, ya, maka boleh saja untuk kita buat malam pun. Ya, baik. Kalaulah lembu tiba-tiba lucut tali, ya, hari nak sembelih ni macam-macam tuan-tuan, ya. Sebab tu sembelih di kandang mudah lagi sebab orang tak ramai. Ya, lembu pun kadang-kadang dia jadi dia jadi agresif tu sebab sebab kehadiran ramai, tak pernah tengok macam tu. Ya, dia punya ramai, ya, maka dia pun jadi agresif. Ya, duk cuba-cuba nak masuk tali, tiba-tiba terlucut tali. Lari membawa diri. Ya, kita pun hantar pasukan penjejak cari merata tak jumpa. Ayat pertama tak ada, kedua tak ada, ketiga tak ada, keempat terbenam matahari dah habis dah. Tak jadi korban dah. Sebab ni korban sunat. Tak jadi korban dah. Kalau terbenam matahari tak jumpa lagi. Tak jumpa juga. Tiba-tiba raya kelima elok je dia balik kaki depan surau. La ilaha illallah. Waktu dah tamat. Elok je dia balik kaki. Ya, contohnya. Maka pada ketika itu kita kena mesyuarat balik dengan para peserta. Tuan-tuan, yang tuan-tuan ni dah tak jadi korban sebab tamat waktu. Ya, tuan-tuan wakil pada kami dulu buat korban. Ya, buat korban. Sekarang ni dah tak jadi korban. Maka tuan-tuan nak sembelih juga ke ataupun nak pulang duit? Kena tanya tuan-tuan. Kita jangan piduk paksa dia. Ya, nak buat macam mana, benda dah jadi kita sembelih lah ya. Jangan lebih paksa dia macam tu. Ya, sebab akad dia dengan kita ialah akad ibadat korban. Wakalah ibadat korban. Ni dah tak jadi korban ni,
maka perwakilan tadi dah batal. Ya, wakalah tadi dah batal. Kalau peserta kata bagi baliklah duit kami sebab dah tak jadi korban. Ya. Semalam ni waktu duk cari-cari saya tengok macam tak ada harapan dah. Saya pergi beli kambing, saya buat dah semalam, kata dia. Ya. Jadi duit ni saya nak balik sebab dia dah tak jadi korban. Maka pada ketika itu wajib kita pulangkan. Ya, wajib kita pulangkan. Itu tuan-tuan, ya. Jangan duk seronok kempen buat banyak aja. Ya, hukum hakam kena tahu. Ya. Sanggup tanggung, sanggup jawab. Ya. Itu tanggungjawab. Ya, tanggungjawab kita. Kalau peserta kata tak apalah, benda jadi dah. Ya, sembelih ajalah. Ya, sedekah tak apa, kami dapat pahala sedekah pun okeylah, sembelihlah. Semua ya terserah pada hak tuan punya, tuan-tuan. Serah pada hak dia. Bukan kita jadi pemilik yang kita nak tentukan sembelih juga ke apa ke. Kita hanya wakil saja. Peringatan paling penting sekali, tuan-tuan, wakil ni dia tidak boleh ya lebih daripada tuan punya. Yang duk jadi di tempat korban ni kadang-kadang, tuan-tuan, wakil belagak lebih pada tuan. Yang duk jadi ni. Ya. Dia pergi mengaji, dia tahu sikit hukum hakam, tapi bila dia tengok dia wakil pada orang, kawan ni duk buat korban dia nampak macam tak berapa nak okey. Jadi dia pergi bisik lah, ya, boleh tak kita buat macam ni, hak sedekah ni saya ambil sedekah sendiri, boleh tak? Ya, sebab dia tengok cara pengagihan tu macam hak fakir miskin, hak wajib pun macam tak terurus. Ya, mana boleh? Nak buat dengan kami, ikut kami lah. Tu dia, tuan-tuan. Ya. Duit orang punya, bila jadi daging dia punya. Ya. Ada ya, pengurusan yang macam tu pun ada. Ya. Kadang-kadang dia datang bisik, ni saya ni adik-beradik ramai, dia orang datang rumah, boleh tak ya, dulu kita janji peserta ambil 3 kilo, tapi saya nak ambil lah bahagian sedekah hak sunan tu, saya nak bawa balik ya, sebab nak buat jamuan segini ramai ni. Ya, mana boleh, dah janji dah 3 kilo je seorang. Tu dia, tuan-tuan, bayar 800 dapat 3 kilo je, dia punya cengih. Ya, duit orang punya, bila jadi daging dia punya. Ya, itu kurang asam punya pengurusan. Ya, maka dia kena tahu. Ya, dia kena tahu ni hak orang, bukan hak dia. Tuan punya adalah pemilik mutlak. Ya, kalau dia kata dia nak semua pun, tuan-tuan, haram kita nak ambil. Tu dia sampai macam tu, sebab dia tuan punya. Maka ihsan daripada mereka itulah sebenarnya yang membolehkan kita ya menguruskan. Ya, ihsan daripada dia tu. Sebab tu nak bincang bagi elok, bagi harmoni. Jangan sampai ya tuan punya rasa dia tak halal. Disebabkan apa? Disebabkan sikap ataupun tata cara pengurusan kita yang macam menekan dia. Ya, yang macam menekan dia. Itu kita kena ambil maklum jaga tu. Ya. Kita sebagai wakil, kita hanya boleh menguruskan saja dan tak boleh ambil hak lebih daripada mengurus. Ya, tiba-tiba kita yang tentukan, tiba-tiba kita yang tetapkan, tiba-tiba kita yang kata tak boleh. Ya, sedangkan tu hak dia. Maka tu kita kena tahu. Ya, ia merupakan hak para peserta. Baik, yang terakhir lah ya, 7.30 dah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dah mula bermuka-muka dah, ustaz ni nak berhenti bila ni. Ya, aku tengok jam 5 kali lah, dia tak perasan lagi. Ya, dia tengok muka jam dah 5 kali, tu mula bermuka-muka. Ya, dia tulis tengok muka kawan dia, ayah dan kita tengok pukul berapa ni. Ya, yang ketiganya dia mula tulis tengok muka pintu, aku perasan balik. Ya, tu teringat muka-muka hak tinggal kat rumah tu. Ya, baik. Jadi terakhir, korban tu walaupun sunat, tetapi ketika mana pengagihan dia ada hak wajib. Bila pengagihan ada hak wajib pada korban sunat, tiap-tiap korban bila akid dia ada hak wajib, iaitu hak fakir miskin, walaupun korban tu korban sunat. Dan kena pastikan pada setiap ekor korban tertunai hak wajib ni. Selama mana tak tertunai, maka kita menjebak orang ramai makan yang syubhat.
yang bercampur antara halal dia makan dan haram dia makan. Sebab hak wajib ni hak fakir miskin. Sekurang-kurang hak ni, saya nak cerita sekurang-kurang dulu. Kalau tuan-tuan nak bagi lebih, silakan. Itu lebih afdal. Makin banyak sedekah yang wajib, makin banyak pahala yang wajib. Ya. Namun sekurang-kurang pada seekor kambing, satu nama, ya, seketul daging yang cukup untuk keluarga fakir makan. Ya, sekali makan. Mesti bagi daging yang belum dimasak. Kalau kita masak semua sekali, kita panggil 1000 orang fakir datang makan, itu belum tertunai hak wajib. Masih lagi wajib beli daging lain bagi pula pada fakir miskin dengan niat ganti. Ya, jadi hak fakir miskin ialah memiliki daging mentah, bukan makan daging korban. Tak boleh diganti dengan jantung, tak boleh diganti dengan hati, tak boleh diganti dengan limpa, semua tak boleh. Mesti daging. Seketul daging yang cukup untuk satu keluarga fakir. Pada adat kebiasaan kita ni, dalam 300 gram, ya, kan mak-mak ni bila dia nak masak di rumah, dia tarik ambil ketulan daging tu untuk satu family sekali makan, ya, dalam 300 gram. Ya, maka itulah kadar dia. Seekor kambing kena ada seketul daging. Seekor lembu ada 7 nama, kena ada 7 ketul daging mewakili setiap nama. Mesti daripada korban tersebut, tak boleh dicampur aduk dengan korban lain. Mesti pastikan daripada tiap-tiap ekor haiwan korban. Yang kita takut ni tuan-tuan, dia buat korban 5 ekor. Ya, 5 ekor, potong dalam satu kemah, semua sekali berlonggok bertimbun 5 ekor. Kemudian okey, peserta kita 35 orang. Ya. Tarik 35 beg untuk sedekah wajib. Maka ditarik daripada timbunan yang atas saja. Maka pada ketika itu mungkin yang diambil daripada lembu kelima aja. Lembu pertama, kedua, ketiga duduk bawah tu. Maka tak tertunai hak wajib lagi 4 ekor lembu. Hanya 1 hak wajib dia tertunai. Maka pada ketika itu menjebak orang ramai dengan yang haram. Sebab hak yang 4 ekor lagi tak tertunai lagi yang wajib. Sebab tu kena pastikan setiap ekor lembu yang ada 7 nama tertunai hak wajib bagi setiap ekor. Ya. Maka dari sebab tu dalam ni saya buat ni pengurusan ni, tata cara pengurusan macam mana, taklimat macam mana, peserta macam mana. Ya. Kita bagi tahu ke siap. Sediakan, ya, sediakan untuk setiap kumpulan yang mengurus ni, lembu A bagi pada ketua kumpulan ni ada 7 beg merah. Beg merah ni isi 2 kilo 7 beg ni untuk kita bagi fakir miskin. Untuk orang miskin kita bagi lebih. Ya, 2 kilo. Ni beg kuning. Beg kuning ni untuk peserta pun ada 7 juga. 7 nama, 7 peserta. Ya, 7 beg kuning. Dalam beg kuning ni letak 3 kilo daging, letak 1 kilo tulang dan letak organ dalam pecah 7. Jantung pecah 7, hati pecah 7, masukkan. Sebab tuan punya korban sunat makan bagian daging dia sendiri, bukan daging korban orang lain. Bila kita main sistem campur ni tuan-tuan, dia dapat ni aku punya, kau orang punya ni. Ya, dia pun tak tahu. Tapi bila kita buat macam tu, pasti dia dapat pahala sunat makan yang dia sendiri. Ya, pasti dia dapat pahala sunat makan yang dia punya sendiri. Dan sunat orang buat korban ni makan bahagian hati, disebut dalam sabil. Ya, sabil muhtadin ada sebut sunat orang yang buat korban makan bahagian hati. Biasa-biasa tak makan pun, tapi bila musim korban ni sunat makan bahagian hati, goreng ke apa, buat makan bahagian hati itu. Kerana hidangan paling istimewa di syurga dikatakan hidangan hati. Maka Nabi kita makan bahagian hati haiwan korban, ya, kerana kita katakan tafaul, optimis. Ya, mudah-mudahan kita dapat hidangan istimewa di hari akhirat nanti. Ya. Jadi sunat orang buat korban makan bahagian hati, bukan makan hati. Ini banyak orang buat korban kadang-kadang makan hati, merajuk dengan yang mengurus. Ya.
makan hati dia. Ya. Mana hati ni saya nak ya, sunat orang buat korban makan. Mana ada dah? Sudah makan hati semua kau balik. Ya. Jadi kita agih bagi betul-betul. 7 beg kuning ni okey. 3 kilo daging, organ dalam pun masuk situ, tulang pun masuk sekilo. Peserta dapat kuat hati. Sebab apa? Daripada binatang dia sendiri. Lembu ni aku punya. Ya. Berikutnya plastik putih. Yang ni untuk sedekah orang ramai. Lebih daripada plastik merah, lebih daripada plastik kuning, masuk plastik putih. Banyak mana dapat nanti kita kira, hantar pada semua warga Korea kita. Oh, kalau macam tu tuan-tuan, warga Korea dapat pun dia tahu ni memang yang tak syubhat, tak campur dah dengan hak haram. Hak merah aku haram makan, hak putih boleh. Ya. Masyarakat kita lama-lama tuan-tuan, ya, jadi harmoni dan berilmu. Ya, jadi pengurusan saja, sebenarnya pengurusan saja. Ya, pengurusan saja penting. Saya rasa cukup kata-kata tu, tuan-tuan nak lebih kena pergi ya, Masjid Ar-Rasyidin pagi ni kita buat daurah baca daripada kulit ke kulit. Ya. Di Kalau Gajah ya. Masjid ya, dari sana kita akan baca kulit ke kulit pukul 9 sampai pukul 12. Ya. Jadi ada masa jom pergi sana, kita baca satu-satu muka surat. Ni saya bagi dalam bentuk umum saja hal-hal penting yang melibatkan ibadah korban. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la maqbulan wa la ma'ruman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.